Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi wa azwajihi wa zuriyatihi min al-anbiya'i wal mursalin, salawatullah salamu alaihi wa alaihim ajma'in, summa ila arwahi walidina wal masyayikhina والمعلمين والجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnia daripadanya. Allah Subhanahu wa taala masih lagi mengumpulkan kita pada pagi yang mulia ini untuk kita meneruskan sesi kuliah kitab tauhid, iaitu kitab Paku Iman dan Simpulan Iman, sebuah kitab tauhid karangan Tuan Guru Haji Cik Kodiang Al-Qadahi, yang semati Nazir Imam Bilal Siak dan seluruh ahli Tuankuasa Surau, para asatizah, tuan-tuan guru, alim ulama, tuan-tuan, puan-puan, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. InsyaAllah pada pagi ini kita akan menyambung semula bahasan kitab Paku Iman. Kita masuk pada hukum akal. Kita masuk pada pembahagian ataupun pembahasan hukum akal. Jadi hukum akal ni ada 3. Yang pertama wajib, yang kedua mustahil, yang ketiga harus. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi fid darain amin.
Kata musannif rahimahullahu ta'ala, bermula hukum akli itu terbahagi ia atas 3 bahagi. Betul lah situ lah, hukum akal ni. Bermula hukum akli itu terbahagi ia atas 3 bahagi. Pertamanya wajib, maknanya barang yang tiada diterima oleh akal akan tiadanya, seperti zat Allah dan segala sifat kesempurnaan baginya, bagi Allah, yang tiada terhingga dan tiada boleh habis bilangnya. Dan keduanya mustahil, maknanya barang yang tiada diterima oleh akal akan adanya, seperti syarik bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketiganya harus, maknanya barang yang sah dan boleh diterima oleh akal akan adanya atau tiadanya, seperti bergerak atau diam bagi jirim dengan tertentu. Baik. Jadi tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masuk kepada musannif pengarang kitab. Dia masuk nak membicarakan tentang bab hukum akal. Jadi hukum akal. Apa itu hukum akal? Hukum akal itu adalah sebuah hukum ataupun ketetapan yang mana yang menjadi penentu bagi hukum tersebut ataupun ketetapan itu ialah akal. Akal kita yang menentukan, akal kita yang memutuskan hukum tersebut. Maka hukum yang diputuskan oleh akal, ketentuan, ketetapan yang diputuskan oleh akal kita, itu dia panggil dengan hukum akal. Seperti hukum syarak, kita kata wajib, haram, wajib, sunat, haram, makruh, harus. Itu hukum syarak. Hukum syarak, siapa yang menetapkan dia? Syarak lah, iaitu Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panggil Allah syariat yang hakiki, Nabi sallallahu alaihi wasallam syariat yang majazi. Yakni hukum tu yang katakan wajib, solat tu wajib, puasa itu wajib, berzina itu haram, berjudi itu haram. Siapa yang kata, siapa yang tetapkan itu wajib, itu haram? Allah dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka itu dipanggil hukum syarak. Hukum yang ditetapkan oleh syarak Allah dan Nabi. Adapun hukum akal, hukum yang ditetapkan oleh akal kita. Akal kita yang menjadi penentu. Baik. Jadi hukum akal ni ada 3. Yang pertama wajib, yang kedua mustahil, yang ketiga harus. Wajib ni contoh macam mana tuan-tuan? Wajib ada Allah. Wajib ada Allah. Wajib Allah Ta'ala itu bersifat dengan kuasa. Wajib Allah Ta'ala itu bersifat dengan kehendak, kudrat, iradat. Wajib Allah Ta'ala itu bersifat dengan ilmun, mengetahui. Maka wajib di situ wajib apa? Wajib pada hukum akal. Siapa yang menetapkan tu? Akal kita. Akal kita yang menetapkan bahawa Allah Ta'ala itu ada. Kita fikir Allah Ta'ala itu ada. Memanglah Allah Ta'ala kata dalam Quran, kan, Allah Ta'ala ada, kan? Qul huwallahu ahad. Allah Ta'ala lah yang esa, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum
Dan ayat-ayat yang lain yang mengatakan Allah Ta'ala itulah Tuhan. Allah Ta'ala itulah pentadbir alam. Allah Ta'ala lah yang menciptakan sekalian alam, manusia, jin, malaikat dan sebagainya. Maka tetapi yang menjadi penentu bila kita kata Allah Ta'ala wajib ada, itu akal kita sebenarnya. Akal kita yang fikir. Akal kita yang fikir yang mengatakan Allah Ta'ala itu ada. Allah Ta'ala bersifat dengan kidam, sedia. Allah Ta'ala bersifat dengan baqa', kekal. Allah Ta'ala bersifat dengan wahdaniyah, esa. Baik. Dan itu yang pertama, wajib pada hukum akal. Dia sebut di sini, wajib maknanya barang yang tiada terima oleh akal akan tiadanya, seperti zat Allah dan segala sifat kesempurnaan baginya. Ini seperti zat Allah dan sifat-sifat kesempurnaan. Ini sifat kamalat yang tiada terhingga dan tiada boleh habis bilangnya. Makna kata tuan-tuan, dalam ilmu tauhid, dalam ilmu akidah, khususnya di atas jalanan manhaj ahli sunnah wal jamaah, di atas jalanan Imam Abu Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, dia ada dua sebenarnya benda ataupun dua perkara yang kita mesti i'tikad pada sifat Allah ni. Keyakinan kita pada sifat Allah ataupun sifat yang wajib Allah, yang wajib bagi Allah Ta'ala, ada dua. Yang pertama, kita kena mesti wajib yakini, i'tikadkan, imankan yang bahawasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kesemua sifat kesempurnaan. Seperti dia kata sini, yang tiada terhingga dan tiada boleh habis bilangnya. Yakni tidak ada satu batasan. Sifat Allah Ta'ala tu berapa? Berapa sifat Allah Ta'ala? Tak ada batasan. Makna kata semua sifat sempurna ada pada zat Allah. Berapa bilangannya? Tidak ada hitungan dan tidak ada bilang. Sifatuhu ta'ala, sifatu kamalatihi la tatanaha. Sifat kesempurnaan Allah itu tidak ada hujungnya. Makna kata tidak ada satu batasan, satu bilangan bagi sifat sempurna bagi Allah. Itu yang pertama wajib kita imani, i'tikadkan secara ijmal, dia panggil. Ijmal ni secara umum. Yang kedua, wajib kita i'tikad secara tafsil. Secara tafsil ni secara terperinci, secara dihuraikan satu persatu, iaitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 20 sifat yang wajib bagi Allah. 20 sifat inilah di atas yang kita bicarakan di atas manhaj ataupun ideologi, metodologi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ini kita kena faham, kena apa? Kena faham kenapa? Setengah orang dia tak nak. Dia tak nak belajar sifat 20 ini, sebab dia kata, bila mana kita belajar sifat 20, berarti kita sudah menghadkan Allah Ta'ala itu 20 sifat je. Dia kata 20 sifat je kita belajar. Berarti tak betul. Yang betulnya Allah Ta'ala banyak lagi sifat je, bukan 20 wujud, kidam, baqa' sampai apa, kaunuhum mutakalliman, bukan 20 tu je. Dia kata ada lagi sifat-sifat yang lain. Kenapa kamu hanya belajar 20? Ini orang-orang yang nak tolak pengajian sifat 20. Sebab tu ulama kata an-nasu a'da'un lima yajhalu. Manusia itu memusuhi perkara yang mereka jahil. Bila mana seorang manusia, seorang yang tidak ada ilmu, dia memusuhi benda yang dia jahil tersebut. Benda itu dia jahil, dia tak ada ilmu tentang perkara tersebut, maka dia memusuhi perkara itu.
Sama ni. Seperti orang yang menolak pengajian-pengajian sifat 20. Dia kata sifat 20 ni tak boleh mengaji sebab apa? Kita sudah menghadkan satu bilangan bagi sifat Allah. Itu tak betul dia kata. Sifat 20 ini tidak ada pada zaman Nabi, tidak ada pada zaman sahabah, zaman tabi'in, zaman salafus soleh, tak ada. Sifat 20 ini diambil daripada falsafah barat. Diambil daripada falsafah barat, daripada orang kafir. Itu semua hujah-hujah ataupun bukan hujah sebenarnya, tuduhan, ya. Tuduhan ataupun apa? Tuhmahan yang dikenakan ataupun yang disebutkan kepada pengajian ataupun akidah yang kita belajar, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Sedangkan betul lah semua tu, tak betul lah. Tak betul. Dari mana yang katakan pengajian sifat 20 ini? Asalnya daripada orang kafir. Asalnya daripada falsafah. Tak ada. Tidak ada satu bukti pun yang menunjukkan. No? Kalau ada pun hanya mungkin cara berfikir. Cara berfikir ini tuan, memang ada ilmu yang kita ambil daripada ilmu orang kafir. Seperti ilmu falsafah dan ilmu mantik. Itu memang diambil daripada orang kafir, tetapi diselarikan dengan syariat. Ilmu mantik itu asalnya ilmu yang diambilkan daripada falsafah barat, falsafah Yunani, tamadun, daripada Aristotle. Orang yang mula-mula sekali menulis tentang ilmu mantik itu Aristotle. Dan ini diakui juga oleh ulama-ulama Islam kita, sarjana-sarjana ilmu mantik, ilmu falsafah Islam kita. Tetapi mereka mengambil asas itu, kemudian diselarikan, dilandaskan dengan Al-Quran dan Sunnah, dilandaskan dengan syariat Islam. Salah satunya Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, kan, di antara orang yang menguasai ataupun sarjana ilmu mantik di dalam Islam kita ini, iaitu Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali ini diambil mantik yang tadi, kemudian dibasuh, istilah kita dibasuh, ilmu itu disesuaikan dengan syariat. Maka tidak ada lagi yang dikatakan mantik ataupun ilmu orang kafir yang masuk ke dalam pengajian kita, khususnya pengajian ilmu akidah ini. Ada, bukan tak ada, tetapi sudah batuk tak habis tu kan. 2 minggu dah batuk kan. Ubat batuk 2 botol dah telan. Musim dia. Madu rasa limau. Madu rasa limau dah minum dah. Tak, madu campur rasa limau. Madu tu duk cari juga. Tak tahu jual kat mana. Ada jual ni. Shopee yang satu. Di Shopee. Shopee tu boleh juga lah, tapi kalau boleh nak cari mahal. Kalau ada lah, kalau dekat dah. Shopee tu boleh tak? Baik, kita sambung. Maka itu dia panggil hukum akal. Yang pertama wajib. Ini wajib ni perkara yang kita tidak boleh gambarkan di dalam akal kita akan ada benda itu. Akan tiada benda itu. Perkara yang kita tak boleh gambar dalam akal kita, tiada benda itu, mesti ada. Seperti ada zat Allah, itu mesti ada. Tak tergambar dalam akal kita, tak ada. Macam mana tak ada? Tak boleh. Allah Ta'ala itu kuasa, tak tergambar dalam akal kita. Allah Ta'ala itu lemah, tak tergambar. Tak tergambar dalam akal kita bahawa Allah Ta'ala itu tidak berkuasa. Maka kita hukumkan Allah Ta'ala itu wajib ada. Zat Allah Ta'ala itu wajib ada. Allah Ta'ala wajib bersifat dengan kuasa kudrat. Allah Ta'ala wajib bersifat dengan iradat, berkehendak. Allah Ta'ala wajib bersifat dengan baqa, kekal. Allah Ta'ala wajib bersifat dengan sama', mendengar.
Allah Ta'ala wajib bersifat dengan basar, melihat. Maka wajib itulah yang kita kata wajib hukum akal. Jadi wajib hukum akal ni perkara yang tak boleh kita gambarkan dalam akal fikiran kita, perkara itu tak ada. Boleh tak? Perkara itu mesti ada. Baik, yang kedua, kalau mula-mula dengar ni tuan-tuan, mungkinlah kita rasa pening sikit lah. Ilmu akidah ni, ilmu tauhid ni memang kalau kita mula-mula nak dengar tu memang akan rasa macam pening sikit. Tapi kalau dah lama-lama dah, insya-Allah, kalau kita dah biasa dah dengar, biasa dah dengar huraian-huraian di dalam ilmu akidah ni, hukum akal apa semua ni, insya-Allah mudah. Tak payah mana, mudah. Cuma kita jangan dengar kadang-kadang, kan? Dan memang jarang pun orang baca kitab tauhid ni. Masa saya pergi Multaqa Takmir seluruh Negeri Sembilan tu, guru takmir di Sembilan ni yang paling banyak orang mengajar adalah fiqh, paling sikit tauhid. Tak ramai orang mengajar tauhid rupanya, dan tak ramai guru-guru yang boleh mengajar tauhid. No? Ya. Sebab tu mungkin kita bila mana tak banyak kuliah-kuliah tauhid, bukan tak ada, tapi tak seramai kuliah-kuliah yang lain. Tak seramai orang baca fiqh, orang baca sirah, dan ilmu-ilmu lain lah. Tauhid ni jarang-jarang ada. Pembancian yang di Negeri Sembilan sendiri pun, guru yang mengajar tauhid ni paling sikit dibanding guru yang mengajar ilmu-ilmu yang lain. Jadi bila sikit ni jaranglah kita dengar. Jadi kalau kita biasa dengar lama-lama, insya-Allah boleh. Tak payah. Kita bukan takut apa, takut bila mana payahlah ustaz mengaji ni, pening hukum akal. Baru hukum akal pening lah, tak masuk lagi yang lain. Kita tinggal tak payah mengaji. Jangan. Jangan. Dalam kaedah kita, ma la yudrak kullu lam yutrak kullu. Sesuatu perkara yang tidak didapatkan ke semua, jangan ditinggal semuanya. Kita tak boleh faham semua, jangan tinggal semua. Ada yang kita faham, kita ambil itu. Dan bila mana kita dah mengaji, tuan-tuan, kita sudah menggugurkan kewajipan kita. Kewajipan kita, Allah Ta'ala perintah untuk kita mengaji ilmu fardu ain, untuk kita mengenal Allah Ta'ala. Jadi bila kita mengaji dah, kewajipan itu sudah gugur sebenarnya. Faham tak faham itu nombor dua. Tapi kita nak faham lah. Tapi walaupun dia dah tak faham misalnya, tapi dia sudah mengaji, dah usaha untuk belajar, kewajipan dia itu sudah gugur. Jadi bila mana ditanya oleh Allah Ta'ala nanti di akhirat, kita sudah mengaji dah, tapi aku tak faham. Contoh lah kan. Kita boleh jawab, aku sudah mengaji dah dulu, sudah mengaji dah tauhid, mengaji dah akidah, belajar dah, hadir dah kuliah, berusaha dah untuk faham. Tapi kerana kefahaman itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka mungkin boleh. Jadi Allah Ta'ala yang bagi kita faham, dan Allah Ta'ala juga nak bagi kita tak faham. Itu atas Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita hanya dituntut untuk berusaha. Jadi kesemuanya nak bagi itu siapa? Allah Ta'ala. Tapi janganlah bila mana kita usaha, Allah Ta'ala tak bagi. Allah Ta'ala bagi. Kalau orang tu usaha sungguh-sungguh, insya-Allah Allah Ta'ala akan bagi. Wallazina jahaduna fina lanahdiyannahum subulana. Allah Ta'ala kata, orang-orang yang berusaha di jalan kami, berusaha dengan jalan kami, berusaha dengan apa yang kami suruh, lanahdiyannahum subulana, kami akan memberi hidayah kepada mereka akan jalan, akan petunjuk kami. Mana kata bila mana kita usaha untuk memahami, usaha untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, usaha untuk kita menuntut ilmu, untuk memahami ilmu Allah Ta'ala, ilmu akidah khususnya, insya-Allah Allah Ta'ala akan membuka jalan kepada kita. Baik.
Jadi yang penting kita dah mengaji. Faham tak faham itu nombor 2. Sebab apa tuan-tuan? Kita akan jumpa di dalam ilmu akidah, bab usaha dan ikhtiar kita ini tidak memberi bekas. Usaha dan ikhtiar hamba tidak memberi bekas ataupun tidak memberi kesan. Hanya yang memberi kesan adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa makna usaha dan ikhtiar perbuatan manusia dan makhluk hamba ini tidak memberi bekas? Makna kata kita disuruh usaha. Akan tetapi bila dapat satu perkara yang kita usaha tersebut, takdir kata jadi perkara yang usaha. Jadi itu kerana Allah Ta'ala yang takdirkan jadi benda yang kita usaha tu. Bukan sebab usaha kita. Bukan usaha kita yang bagi jadi benda tu. Usaha kita itu tidak memberi kesan kepada perkara yang kita usaha tadi. Tapi kita disuruh usahanya. Tu pun usaha kita. Usaha yang ikhtiari kita ni, hamba ni, tidak memberi kesan dan tidak memberi bekas. Nah, itulah sebagaimana dikatakan oleh Imam Ad-Dardir rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Matan Kharidatul Bahiyah. Wal fi'li fat ta'siru laysa illa lil wahidil qahari jalla wa ala. Wa man yaqul bit tab'i aw bil illah fazaka kufrun inda ahli al millah. Wa man yaqul bil quwwatil muda'ati fazaka bid'un fala taltafit. Itu Imam Dardir disebut dalam kitab Kharidah Bahiyah. Wal fi'li fat ta'siru laysa illa lil wahidil qahari jalla wa ala. Perbuatan hamba ini tidak memberi kesan, melainkan yang memberi kesan adalah Allah Subhanahu wa taala saja. Inilah i'tikad kita Ahlussunnah wal Jamaah tuan-tuan. Ni ada apa? Ada ajaran-ajaran. Ada ajaran yang kata perbuatan makhluk ni memberi kesan. Ini terkeluar daripada landasan Ahlussunnah wal Jamaah. Ini adalah pandangan Mu'tazilah dan juga Qadariyah. Qadariyah, Mu'tazilah. Itu pandangan mereka. Pandangan kita dituntut usaha. Tetapi usaha kita tak beri kesan kepada benda yang kita usaha pun. Sebab tu bila mana kita usaha tak dapat, ataupun usaha dapat benda tu, bukan dengan sebab perbuatan kita tu, tak. Kita dituntutkan usaha, tapi yang menentu jadi benda itu adalah semata-mata Allah Ta'ala. Itu murni pegangan dan i'tikad Ahlussunnah wal Jamaah. Beza sikit macam mana? Contoh kita buat api. Kita bagi contoh api, tuan-tuan. Api ni sifat dia apa? Membakar, betul? Baik. Cik, kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah, bila mana kita bakarlah, bakar kertas ke, bakar sampah ke, daun kering ke, ikutlah. Kita bakar kan, bakar. Bila mana kita bakar itu, yang menyebabkan terbakar ataupun yang memberi kekuatan bakar itu siapa? Allah Ta'ala. Itu jawapan kita. Yang membakar itu siapa? Allah. Walaupun pada zahir api itu asbab. Api itu asbab dia. Kalau kita yakinkan api itulah yang memberi bakar, no? Ataupun kekuatan yang Allah Ta'ala bagi kepada api, Allah Ta'ala ciptakan kekuatan kepadanya. Dengan kekuatan itulah terbakarnya kertas, terbakarnya sampah, terbakarnya daun kering. Dengan sebab kekuatan yang Allah Ta'ala bagi, Allah Ta'ala ciptakan dalam api, kekuatan itu yang membakar. Itu pandangan Mu'tazilah. Kita, api itu asbab aja. Asbab ni maknanya sebab. Tapi yang bakar kertas tu, yang terbakar kertas tu, siapa yang bagi bakar? Allah. Bukan kekuatan yang ada dalam api tu yang bagi bakar, tapi Allah Ta'ala yang bagi bakar. Allah Ta'ala yang membakar, dengan kudrat dan iradat Allah Ta'ala, kehendak Allah Ta'ala, kuasa Allah Ta'ala, kehendak Allah Ta'ala yang terbakarnya kertas tersebut.
Ini yang di dalam ahli sunnah wal jamaah. Beza tak banyak tuan. Sikit je. Kalau kita tak halusi di situ, etikad kita boleh melincing daripada landasan ahli sunnah wal jamaah. Tapi Mu'tazilah yang kata tadi, pada mengatakan Mu'tazilah itu kufur, itu khilaf ulama. Pendapat yang muktamadnya ulama kata golongan Mu'tazilah ini yang mengatakan kekuatan api itulah membakar. Itu Mu'tazilah. Allah Ta'ala cipta kekuatan ke dalam api, dengan kekuatan itulah membakar. Pendapat yang muktamad ulama golongan ini, iaitu Mu'tazilah, mereka ini tidak kufur di sisi majoriti ulama ahli sunnah wal jamaah, tak kufur. Akan tetapi mereka ini sesat. Kelompok ataupun puak yang keluar daripada ahli sunnah wal jamaah, mereka keluar daripada ahli sunnah wal jamaah, tetapi mengatakan mereka itu kufur, itu khilaf ulama. Pendapat yang muktamad, Mu'tazilah tidak kufur. Baik. Bismillah. Sebab apa kita cerita ni tuan-tuan? 2-3 hari ni saya tengok ada juga dalam Facebook. Duduk viral juga bab masalah ni. Masalah af'alul ibad. Perbuatan manusia ini memberi kesan. Ada orang yang kata beri kesan. Sebab kita lah. Kalau gitu kita kata macam mana? Nasi itulah yang bagi kenyang. No. Kita makan nasi kenyang. Oh, sebab nasi itulah kenyang. Kalau tak ada nasi, tak kenyang. Itu dia sudah menyalahi daripada etika di sunnah wal jamaah. Sebab apa? Sebab boleh tak kalau tak kenyang walaupun kita tak makan? Boleh tak kenyang walaupun kita tak makan? Boleh. Sekarang memang tak adat kita, iyalah kan. Tapi bila Allah Ta'ala nak buat, boleh ataupun tidak? Boleh. Ni akhir zaman tu kan. Kita baca kisah akhir zaman, zaman Dajjal tu. Zaman Dajjal tu kan, orang yang tak ikut dia kelaparan semua. Bukan kelaparan, maksudnya tak dapat makan. Yang tak ikut Dajjal tak dapat makan, minum pun tak dapat. Sebab apa? Semua waktu tu kat dia. Dia yang kontrol, dia yang kuasai makanan, ekonomi. Zaman tu kemarau pula, air tak ada. Nak ada air, Dajjal ada yang boleh bagi air waktu tu. Nak air, nak makanan, kena ikut Dajjal dulu. Jadi Nabi kata, sahabat tanya, jadi umat manusia yang beriman pada zaman tu Rasulullah, wahai Rasulullah, jadi mereka nak makan apa? Yang tak ikut Dajjal ni, yang masih beriman ni, mereka nak makan apa? Apa kata Nabi? Mereka kenyang dengan zikir. Mereka kenyang dengan zikrullah Ta'ala je. Mereka kenyang hanya dengan zikrullah. Kenyang dengan berzikir. Itu kalau kita tolak yang tadi, kita kata kenyang tu mesti dengan makan. Kalau tak makan tak, nasi itulah yang bagi kenyang. Kalau tak kenyang, kalau tak ada nasi tu, tak ada makan tu, tak kenyang lah. Bukan Allah Ta'ala bagi kenyang, nasi tu bagi kenyang. Kita sudah apa? Menolak apa yang disebut oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Boleh dengan zikir kenyang? Boleh. Sebab yang bagi kenyang itu bukan zikir, bukan nasi, bukan makanan. Allah. Zikir ke, nasi ke, makanan ke, apa semua, itu sebab sahaja, sebab yang adat. Allah Ta'ala cipta untuk adat, makan kenyang. Bila bakar, terbakar. Bila mandi, basah. Maka sebab tu bila nanti kita bab dalam hukum adat, hukum adat ni boleh kita menyalahi. Kan, hukum adat boleh kita menyalahi hukum tersebut. Contoh, adat apa? Bila potong terputus. Boleh tak bila potong tak terputus? Boleh. Menyalahi tak? Menyalahi adat? Boleh. Bila kita bakar, terbakar. Boleh tak bila kita bakar tak terbakar? Bakar ni, bakar ketan kering, tiba-tiba tak terbakar api. Boleh tak? Boleh. Dan peristiwa itu banyak dah jadi ada. Peristiwa zaman Nabi Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi apa? Nabi Ibrahim kan? Namrus, zaman Namrus tu dia buat api besar. Kemudian diletak Nabi Ibrahim di Manjanin.
Macam ni tu apa plastik yang besar tu kan, yang tarik. Letak orang dia tarik, lepas tu pum. Masuk dalam api besar. Dia orang dah sonok dah. Matilah Ibrahim. Tapi apa hakikatnya? Allah Ta'ala nak selamatkan baginda Nabi Ibrahim AS. Walaupun api tu unggun api yang besar, tapi Nabi Ibrahim terselamat daripada api tersebut. Ini menunjukkan apa? Khariqul adat. Boleh menyalahi adat. Walaupun adatnya mesti terbakar. Adatnya terbakar. Orang accident kan, adatnya kalau kita tengok kereta tu gemuk habis dah. Dah tak rupa kereta dah. Dah rupa macam apa? Tadi konyok kereta, tak ada rupa kereta dah. Habis, gemuk habis. Tiba-tiba orang selamat, tak ada apa. Itu mustahil pada adat. Tapi pada hukum akal tak mustahil. Sebab apa? Allah Ta'ala nak bagi benda itu. Allah Ta'ala nak selamatkannya. Baik. Itu kita faham tuan-tuan. Bab hukum akal, bab hukum adat. Sebab bila kita tak faham tu, nanti bila ada perkara yang menyalahi adat, kita terus tak percaya. Ini tak betul ni sebab apa? Pada adat tak boleh. Apa? Jadi ulama kata, last kali dia akan membawa kepada penafiannya karamah para wali dan penafiannya mukjizat para nabi dan rasul. Sebab mukjizat, karamah, ma'unah itu semua adalah perkara yang mencari adat, yang berlawanan dengan adat, yang menyalahi adat. Nabi belah bulan, mana boleh adat belah bulan macam mana? Betul. Nabi Musa ketuk dia punya tongkat, kemudian terbelah laut merah. Pada adat boleh ke macam tu? Tak boleh. Mukjizat-mukjizat para nabi, para rasul. Nabi apa yang ditelan ikan? Nabi Yunus ditelan ikan Nun. Berapa hari duduk dalam perut ikan Nun, kemudian dimuntahkan balik, hidup. Pada adat mati dah lah ditelan ikan. 3-4 hari duduk dalam perut ikan, mati, tak makan tak apa. Tapi itu perkara yang mencarikan adat, mukjizat. Perkara yang mencarikan adat berlaku kepada rasul dan nabi dia panggil mukjizat. Perkara yang mencarikan adat yang berlaku kepada orang-orang saleh, wali-wali Allah Subhanahu wa taala dipanggil karamah. Perkara yang mencari adat yang berlaku kepada orang biasa macam kita. Kita bukan nabi. Kita bukan wali. Saya lah, kalau tuan-tuan mungkin ada daripada kau saya wali. Dan kita ada juga wali nikah. Wali nikah lah. Ada tu. Perkara yang mencari adat berlaku pada orang saleh dan orang wali Allah Subhanahu Wa Taala, itu dia panggil karamah. Dan perkara mencari adat yang berlaku kepada orang biasa, orang awam, itu dia panggil ma'unah. Itu semua perkara yang mencari adat. Ma'unah kan. Dan jadilah ma'unah tadi. Sidung kan. Kereta tu remek habis. Tak nampak rupa kereta. Tiba-tiba cek mana orang dia mana. Duduk tepi tu elok. Tak ada apa, luka sikit-sikit lah kita kata. Tak ada apa. Itu ma'unah. Kalau kata dia bukan wali Allah lah. Kalau wali Allah mungkin itu karam. Ada wali Allah yang apa? Naik kereta tu buh minyak lah. Buh air je. Tuang air. Tak payah pakai minyak lah. Itu yang di Melaka kan. Muallim Sungai Udang. Muallim Haji Wahid Sungai Udang di Melaka. Tak ada dah sekarang, lama dah meninggal. Kisah dia tu, dia nak pergi ke ceramah ke mana satu tempat. Kereta mati, minyak habis. Anak murid dia cek minyak. Dia kata kamu pergi ambil air dekat tu, kat sungai bawah. Anak murid dia pergi ambil air, dia kata masukkan dalam tangki. Masuk start hidup jalan. Itu air. Kan? Kita tak tahu lah cerita tu betul atau tak sebab kita tak ada. Tapi nak kata tak betul tu tak boleh. Sebab apa? Mungkin benda itu boleh berlaku. Itu perkara mencari adat karamah yang berlaku pada wali Allah Subhanahu wa taala. Ni
Di dekat ni nama apa? Tuan Guru Haji Ali Siliau. Tak ada lah. Tak ada dah lah, dulu lah. Dulu. Itu pakar ilmu nahu tu. Dikatakan waktu dia wafat kan. Saya baca kisah lah, kita pun tak hidup zaman dia. Baca kisah orang tulis. Waktu mana dia orang nak pergi report ke pejabat polis. Balai polis lah, anak murid dia lah. Dia orang tengok waktu tu air sungai apa? Sungai apa? Belum. Sungai Linggi ke apa? Tak tahu sungai apa. Buaya-buaya putih naik, dia kata waktu tu. Buaya-buaya putih naik. Dan tu bukan benda yang biasa. Sebelum ni tak ada, tak jumpa apa. Tiba-tiba lepas dia meninggal tu, naik banyak buaya-buaya putih, buaya warna putih. Itu di antara mungkin karamah yang Allah Ta'ala bagi pada. Itu banyaklah, banyak kisah-kisah karamah para ulama, para wali ni. Banyak. Baik. Dan keduanya mustahil, maknanya barang yang tiada terima oleh akal akan adanya, seperti syarik baginya Allah Ta'ala. Ini yang tadi wajib. Yang kedua mustahil pada akal. Apa makna mustahil? Perkara yang tak boleh digambarkan dalam akal kita akan ada benda tersebut. Maknanya mesti tak ada. Mesti tidak perkara itu. Seperti syarik bagi Allah. Syarik ni ada satu lagi Tuhan yang serupa dengan Allah. Itu panggil syarik. Bismillah. Hakikatnya ada tak syarik bagi Allah? Tak ada. Maka itu dia panggil mustahil. Perkara yang tak boleh kita gambarkan bahawa ada perkara tersebut. Seperti ada satu lagi Tuhan. Ada satu lagi Tuhan yang sama, yang serupa dengan Allah Ta'ala. Tak ada. Itu dia panggil mustahil. Matinya Allah, kan? Lemahnya Allah, itu semua dia panggil mustahil. Jadi kalau kita bilang ni sifat yang mustahil, yang wajib ada 20. Sifat yang mustahil ni, yang tak boleh kita gambarkan, yang mesti kita kata tidak ataupun tiada, itu pun ada 20. Kemudian yang harus ada 1. Kumpul-kumpul semua 20, 21, jadi 41. Tambah juga yang itu yang bagi yang berkaitan dengan ketuhanan. Kemudian yang berkaitan dengan kenabian dan kerasulan. Kerasulan ada 9. 4 yang wajib, sifat yang wajib, 4 yang mustahil, 1 yang harus bagi sekalian rasul. 41 tambah 9 jadi 50. 50 inilah dia panggil di atas i'tiqad jalanan ahli sunnah wal jamaah. 50 tu dihimpun semua. Kalau kita nak ambil yang 20 ni, sebab di atas jalanan apa? Yang wajib saja. Yang wajib saja sifat 20 lah. Bila sebut sifat 20 ada yang wajib. Tapi campur yang mustahil, campur yang harus, campur juga yang bagi sekalian Nabi dan Rasul. Itu semua ada 50. Sebab tu setengah dia panggil i'tiqad 50. I'tiqad 50 yang tu lah tu. Kalau sebut sifat 20, yang wajib saja bagi Allah Ta'ala. Dan ketiganya, kita habiskan buku akal ni tuan-tuan. Dan ketiganya harus. Yang ketiga harus, maknanya barang yang sah dan boleh diterima oleh akal akan adanya atau tiadanya. Kalau harus pula boleh. Boleh nak terima ataupun tidak. Boleh ada, boleh tak ada. Macam kita makhluk ni harus. Adanya kita ini harus je. Harus je pada hukum akal. Maksudnya apa? Boleh kita ada, boleh tak ada. Kita tak wajib. Ada Allah itu wajib. Ada Allah, sifat-sifat Allah itu wajib. Tak ada Allah, tak ada sifat-sifat yang wajib bagi Allah, itu mustahil. Mati Allah, lemah Allah, mustahil. Tapi ada kita pula, wajib kan mustahil? Harus saja. Bukan wajib, bukan mustahil. Jadi kita ada ni harus. Maknanya kata Allah Ta'ala wajib tak nak cipta kita? Tak wajib. Mustahil tak Allah Ta'ala kita? Bukan juga, bukan wajib, bukan mustahil. Hanya sahaja harus. Harus je bagi Allah. Seperti dia bagi contoh sini. Seperti bergerak atau diam bagi jirim dengan tertentu. Ataupun adapun bergerak atau diam bagi jirim dengan tiada tertentu.
salah satunya maka iaitu wajib bukan harunya. Ini contoh je ni payahlah sikit kalau kita nak urai. Contoh yang mudah tadi saya sebut, adanya kita ni itu panggil harus. Mana kata boleh kita ada, boleh kita tak ada. Boleh. Kita ni bukan wajib ada, bukan harus, bukan mustahil ada. Kita ini hanya harus je ada kita. Itu dia panggil harus. Kalau kita buat contoh sini, bergerak atau diam bagi jirim dengan tertentu. Bergerak atau diam itu harus bagi jirim. Jirim ni benda ni jirim. Jirim ni dia panggil ma tahayyaza bi nafsi. Sesuatu perkara yang mengambil ruang dengan tempatnya. Ini botol ni jirim. Harus jirim ini dia menetap, diam, harus. Harus dia bergerak. Saya gerak kan? Harus. Dia tak wajib diam, dia tak wajib bergerak. Ini maknanya dia panggil harus. Ma yajuzu wujuduhu ada. Boleh dia bergerak, boleh dia diam. Ini yang contoh musannif bagi. Jirim bergerak atau diam bagi jirim dengan tertentu. Boleh dia bergerak, boleh dia diam. Itulah yang dikatakan harus. Dan terbahagi wajib akli itu kepada dua bahagi. Ini dia panjanglah tuan. Dia apa? dia bahas pula. Wajib hukum akal ni dibahagi pula menjadi dua. Yang pertama wajib daruri, yang kedua wajib nazari. Kita berhenti situlah. Ada bahas dia panjang. Dia masuk tajuk lain. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Nak tanya sikit. Saya ada dengar satu ceramah kan. Saya merasa dia kata tu ini sifat duduk kan. Dia kata Allah tu ada diri. Ada jirim. Salah. Dan bagian. Dia ada semua benda ada diri. Tak semua benda. Kalau Wahabi je lah. Wahabi tu dalam Al-Quran ni jelas dah Allah Ta'ala kata laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Kita kalau pegang sungguh ayat tu, kita mesti tolak benda yang menyerupai dengan makhluk tak ada pada Allah. Laisa kamislihi syai'. Allah Ta'ala tak sama, tak serupa dengan sesuatu perkara pun. Berarti bila mana dia kata Allah Ta'ala berjirim, ada bahagiannya, itu sifat apa? Sifat kita kan. Makhluk ada tubuh, molekul ni dia panggil, berjirim, berketul-ketul ni, ada bertubuh sebagainya. Itu adalah sifat makhluk. Maka ternafi dah, tertolak dah dengan ayat umum tadi, laisa kamitslihi syai'. Itu. Jadi itulah yang perlu kita nak mengaji tauhid ni. Kadang-kadang salah tafsir Ustaz. Macam kata jodoh pertemuan di tangan Tuhan, itu salah alamat Tuhan yang tangan. Nanti yang dia faham itu. Itu yang dia kata Allah tu turun. Pasti saya turun daripada Allah. Sebab tu dalam Quran ni dia ada ayat yang mutasyabihat, ada ayat muhkamat. Ayat mutasyabihat ni yang zahir itu bukan maknanya. Allah Ta'ala sebut begitu, bukan makna macam tu sebenarnya. Maknanya lain. Sebahagian orang Wahabi ni, dia berpendapat mereka itu mengikuti salaf. Tetapi pendapat ataupun pegangan mereka tak sebetulnya dengan pendapat salah yang sebenar. Dia ada dua kan, ada salah, ada khalaf. Salah ni yang 300 ulama, 300 tahun dulu. 1 hijrah, 300 hijrah ke bawah. Salah. Di dalam menyatakan ayat-ayat khabariyah, ayat-ayat sifat Allah, sebut tangan kan. Allah Ta'ala kata tangan, Allah Ta'ala kata wajah. Laisa kami apa nama? Yadullah fawqa aydihim wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Itu semua ayat-ayat khabariyah yang ayat yang menceritakan seolah-olah Allah Ta'ala itu ada tubuh, tangan yang sama dengan makhluk. Maka ayat ini disebut ayat mutasyabihat. Dalam berpedoman ayat mutasyabihat ada dua. Yang pertama salah, yang kedua khalaf. Yang Wahabi sekarang, dia orang nak ikut salah, bukan nak ikut. Dia orang sebenarnya mendakwa mereka salah, tetapi pahaman mereka tidak sebetul dengan pahaman salah kalau kita cek dan perhati betul-betul. Pahaman salah ni macam mana? Contoh macam ni.
Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Salaf dia tidak lagi membahaskan, bahkan tidak menterjemah pun itu adalah tangan. Bila Allah Ta'ala kata yadullah fawqa aydihim, ayat itu kita imankan, tetapi ayat dan kita serahkan maknanya kepada Allah. Kita bukan kata oh tangan Allah Ta'ala ada tangan, tapi tangan yang tak sama dengan kita. Itu terjemahan Wahabi. Salah yang sebenar, kita berpegang ayat tu, maknanya kita serah pada Allah. Yad itu apa maknanya? Wallahu alam, Allah Ta'ala yang mengetahui. Tapi bila khalaf ini, dia menukar makna, bukan mengubah ayat, tetapi mentakwil ayat tu supaya lebih mudah untuk faham. Yadun dengan makna kudratun, iaitu kekuatan, kekuasaan. Bila Allah Ta'ala kata yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, maksudnya bukan tangan, kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Cukup. Oh, kita pun dah faham. Dia tidak lagi ada tasbih ataupun mutasyabih. Ayat itu tak sama lagi. Ayat itu sudah jelas. Itu yang dibawa oleh salah khalaf. Salah dan khalaf kedua-duanya betul, ahli sunnah wal jamaah. Kan? Yang tak betulnya Wahabi. Kenapa? Mereka mendakwa salaf tetapi mereka sebenarnya tidak berpegang dengan salaf yang sebenar. Saya dah pernah ditanya oleh orang kan. Nanti juga saya kenapa soalan Rasulullah itu naik langit. Naik langit. Itu di atas. Jadi saya pun gunakan akal saya nak menerangkan supaya dia faham. Saya ambil satu gelap. Gelap tahu tak? Bumi kan? Gelap. Saya ambil gelap tu. Sekarang ni ikut sains ke atau sebagainya. Bila orang berdiri di sini, atasnya gini. Bila orang gini, atasnya di sini. Bila orang di kutub selatan, dia berdiri di sana. Itu di atas dia lah. Atas dia. Jadi Allah tu memang di atas lah. Di mana atasnya, kita tak tahu. Orang kutub selatan kata atasnya di sana. Dan orang di kutub utara di sana. Kita di Malaysia, atasnya di sana. Jadi memang itu atas. Itu kita tak dapat tafsir atasnya macam mana. Tapi dia tetap ada dan dia bersama dekat kita. Ya. Saya tu, adakah itu penerangan saya betul? Bagi dia faham sebenarnya tu. Betul dah. Cuma lebih kita tepat kita katakan Allah Ta'ala itu bukan di atas, bukan di mana-mana. Tapi kenapa Nabi naik atas? Itu apa? Sebagai satu tempat ataupun pertemuan Allah Ta'ala dengan Nabi. Tidak bermakna Allah Ta'ala duduk di atas. Tapi dikarenakan kita, ulama dia buat falsafah macam ni. Nabi naik pada Isra' Mi'raj bertemu Allah untuk apa? Nak mengambil syariat sembahyang. Syariat sembahyang itu paling besar, paling tinggi di dalam Islam. Maka kerana perkara itu besar dan tinggi, maka nak ambil pun kena naik ke atas. Naik ke langit nak menunjukkan kata perkara itu penting, besar, tinggi, ya, amal ibadat tersebut. Akan tetapi bukan bermakna Allah Ta'ala itu duduk di atas langit itu. Ini bahas panjang lah ulama pun. Bahas panjang tentang peristiwa Isra' Mi'raj. Betul ke Allah Ta'ala di langit? Sebab bila mana Allah Ta'ala tidak di langit, kenapa Nabi naik di langit? Itu. Jadi kita tidak boleh mengisbatkan tempat bagi Allah Ta'ala sebenarnya. Allah Ta'ala tidak bertempat. Jadi yang Nabi naik itu, Nabi ya yang naik ke langit. Allah Ta'ala belum tentu duduk di situ. Allah Ta'ala belum tentu Nabi naik itu kerana simbolik untuk mengambil syariat sembahyang yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna waj'alna min ibadikas shalihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.